على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بقلوب العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Qaba'an. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi ta'ala. Baca fa'al al-aqil tu. Ikut situ sambung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala al-aqili an yuksira min zikriha mustahdiran lima ihtawat alayhi min aqaidil iman hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi. فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله تعالى ما لا يدخل تحت حصر. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia Dia, pemberian daripada Dia semata-mata. Ihsan bela ihsan daripada Dia juga masih memberikan ada kebolehan pada kita untuk terus bernyawa pada pagi ini. Alhamdulillah, Dia lah yang telah menghidupkan kita. Dia yang ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Perbuatan menghidup memati ini semua daripada Dia. Alhamdulillah, diberi kita Islam. Alhamdulillah, diberi kita keadaan taat, boleh ikut perintah Dia, jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Syukur diberikan kita kehalubaan, keinginan untuk terus nak belajar, memahami perjalanan agama ni. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir untuk solat subuh berjemaah, berada pula tempat yang sangat mulia untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barah ini, insya-Allah. Sambungan kita, terjemahan tu kata dia, maka orang yang berakal hendaklah memperbanyakkan pada menyebutnya dalam keadaan menghadirkan hati bagi apa yang dikandungnya daripada segala akidah keimanan, sehingga makna-makna itu bercampur baur bersama dengan daging dan darahnya. Maka dia akan diperlihatkan baginya daripada segala rahasia dan keajaiban jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang tiada terhitung. Hadirin sekalian, kita nak sambung ni adalah sedikit nasihat dan juga sedikit tunjuk ajar daripada pengarang kita ni. Setelah diperjelaskan kepada kita sekalian makna yang terkandung pada kalimah syahadah, yang bila sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, segala isi kandungan yang termasuk dalam tu yang menyebabkan orang kafir boleh jadi Islam satu, dan segala makna yang khasnya pada la ilaha illallah merangkumi semua makna ketuhanan
yang mestilah dua ciri besar dan kriteria besar dalam bab ketuhanan itu sabit pada Allah Ta'ala. Itulah maksud syahadah kita. Tiada bersifat uluhiyah melainkan Allah. Ya Allah jualah bersifat uluhiyah. Yang bila dia bersifat uluhiyah tentulah dia istighna ilah an kulli ma siwahu. Dan mestilah iftiqar kulli ma adahu ilaih. Mestinya. Dan ada pembincangan kita yang lepas segala ciri-ciri yang termasuk dalam istighna, iftiqar. Begitu juga pada Muhammadur Rasulullah. Tentulah lazim padanya sidik amanah tabligh fatanah. Sebaliknya adalah mustahil. Dan sebut Muhammadun Rasulullah. Dia mesti manusia, mesti apa dia cakap benar. Dan tunjuk ajar dia ialah panduan kita pasal dia utusan daripada Allah Ta'ala. Dan faham tu juga apa yang dibawa, apa yang dicerita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kita terima. Tak ada banggaan langsung, terima semua sama ada buat malaikatnya, buat nabinya, kitabnya, hari kiamatnya, qada qadarnya. Termasuk semua dalam Muhammadur Rasulullah. Baik. Itu yang setelah kita lalu semua penjelasan tu, dia nak nasihat kat kita apa dia? Maka orang yang berakal hendaklah memperbanyakkan pada menyebutnya. Soal, ada akal tak kita? Okey. Untuk nak buat apa? Banyak sebutnya. Sebutnya tu apa? La ilaha illallah. Banyak nak zikir la ilaha. Nisbah banyak satu, bahkan zikir ni afdalul zikri la ilaha illallah. Satu asas diajar oleh para ulama kita, khasnya dalam akidah ni, nak mantap dan akidah ni banyakkan zikir. Dan dari segi nisbah fadilat apa satu hal, bahkan dari segi hukum atau khas kita bicara ni, hukum memang asal hukum menyebut di lidah tu sunat, tapi iman dengan Allah Ta'ala adalah wajib. Data pembahasan ilmunya ulama kita sebut la yatimul wajibu ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Perkara yang tak boleh sempurna perkara wajib tu melainkan dengan dia. Maka perkara tu pun jadi wajib juga. Setiap ulang perkataan tu, setiap perkara wajib takkan sempurna, takkan boleh jadi, takkan boleh selesai melainkan dengan perkara tu pun jadi wajib juga pasal nak sempurnakan hak wajib. Kalau ni sebuah contoh, nak semayang tak boleh semayang melainkan ada wuduk. Bila semayang tu wajib, tak dapat tidak, wuduk wajib juga. Begitu juga sebaliknya seterusnya wuduk. Macam mana nak wuduk? Tak boleh sah wuduk melainkan kena faham rukun syarat wuduk. Jadi wajib juga belajar rukun syarat wuduk. Walaupun asal hukum wuduk asal sunat, sembahyang asal wajib. Tapi oleh kerana wajib sembahyang, wajib belajar bab wuduk. Dan untuk nak wuduk pula mesti pernah faham bab air. Mana boleh wuduk melainkan guna air. Jadi apa hukum air, macam mana nak kenal status air, keberadaan air tu nak boleh dipakai ataupun tidak untuk berwuduk, sah ataupun tidak, kadang mana nak dipakai. Maka belajar dan mengaji bab air juga jadi fardu. Jadi fardunya asal solat, jadi fardu wuduk, jadi fardu belajar bab air dan faham bab air. Saja saya nak tunjukkan perkaitan tu dalam fiqh kita. Atas kita bicara dalam la ilaha illallah ni, iman dengan Allah Ta'ala wajib. Dan iman ni dia daimul amal, sentiasa kena ada iman. Mana boleh iman tak on off. Iman sentiasa walaupun di luar solat, wajib iman. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ni kalau pagi-pagi ni, kalau bertanya lah pasal dia orang ni, selalunya kalau berjumpa bagi salam, lepas tu buat apa? Dia akan tanya, kaifa asbahta fi hadzal sabah? Macam mana keadaan pagi ni? Bagus ke? Yang tu kot bahasa kita. Dia kata apa? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Asbahna ala ni'matillah. Asbahna ala ni'matil Islam wal iman. Dia uji jawapan
Dia bukan kata apa khabar, baik, apa khabar, baik, kita baik lah, kita punya macam tu. Tapi dia orang punya fokus baik tu bukan baik jasad. Dia jawab tu, kaifa asbahtal yawm, macam mana engkau pagi ni? Pagi-pagi ni celik-celik mata dia macam mana? Gitu. Kita sihat aja kan. Dia macam mana? Asbahna 'alal Islam. Asbahna 'alal iman. Asbahna 'alal i'tiqadi anna Allah yuhyina wa yumituna. Aku bangun pagi ni, kata dia, pagi-pagi ni awal-awal lagi sedar aku rasanya Allah lah yang hidupkan aku, Allah yang matikan aku. Ui. Dia ni hidup dalam keadaan macam tu, suasana dia. Jadi kat kita pun kalau faham di atas disebut ni, tu saya tanya, kita ni berakal ke tak? Untuk ada akal nak apa? Bagi jadi orang berakal. Bagi jadi ulul albab. Jangan jadi ulul lembab. Tu saya punya bahasa lah. Apa maksud jadi ulul lembab? Maksudnya tak mau zikir. Tak mau zikir. Jadi zikir lah. Atas kita belajar dengan kaedah am atas perkara ni sebut, apa dia? Banyak zikir. Dan zikir yang memang sebut dalam hadis, perintah Allah Ta'ala pun suruh sebut kalimah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak buat apa? Junjunglah perintah. Jadi asal sebut iman dalam hati wajib, tapi takkan boleh nak hadirkan dalam hati itu melainkan dengan kena banyak berzikir, sebut. Untuk nak buat apa? Apa hukum yang hasil? Tak faham. Tak faham saya berkaitan dengan cerita sembahyang wuduk tadi. Jadi wajib lah. Yang ni yang ada ulama kata wajib zikir ni. Boleh faham saya sebut apa? Pasal apa? Pasal tak boleh nak ada iman dalam hati melainkan kena berzikir. Jadi bila wajib zikir, untuk nak buat apa pula? Nak berzikir ni, kena ada orang nak talqin zikir. Orang ajar zikir, talqin tu ajarlah namanya. Kena ada orang ajar zikir tak? Kena. Untuk kalau nak jalan khas, kena ada orang talqin khas jalan zikir. Kena duduk bawah bimbingan guru yang betul-betul ajar kita macam mana kaifiat berzikir. Dengan segala rukun adab dan tata tertib dia punya gaya. Saya punya tugas kerja saya ni. Saya bersih zikir atas nasihat, saya pun kena banyak zikir. Pengarang kita pun disuruh banyak zikir. Saya pun ceritalah, huraikan sikit tentang zikir tu dan peranan zikir, hukum ahkam zikir. Jadi kena banyak kena zikir. Zikirlah. Tuan-tuan nak ikut kaifiat mana, zikirlah. Tapi dia sebut atas ayat dia pakai, kita berakai tak berakai? Berakai. Bukti kan berakai kita. Apa dia? Zikir. Jadi zikir lawan dia apa? Aku tak melawan tak tahu. Miskinnya kita. Zikir lawan dia apa? Zikir tak tahu apa lawannya. Ghaflah. Zakara lawannya ghafala. Lemah bahasa Arab. Tu dah suruh ngaji pondok. Tu dah suruh ngaji pondok. Dengan bengap itu, sedap ayat tu. Habis tu, nak kata apa? Dah bengap, tak mengaku bengap lah. Ngaji ya. Bila nak ngaji? Nantilah. Ni bukan belajar pondok ni. Ni pun satu isyarat juga apa dia. Dah habis ni, banyak ilmu nak kena ngaji. Tu, nak buka pondok tu. Buka pondok tu. Jadi ilmu pondok kena ngaji. Dan ilmu pondok apa? 2-3 hari je. Mana mahu je. Sekolah rendah pun 6 tahun. Tekan pondok 6 tahun. Tu yang, kalau itu berapa tahun ada pondok? Mari duduk tengok lah. Apa kami belajar? Apa saya ajar? Contohlah kan. Kalau tak saya pun mana-mana guru pondok, kita pergi tengok dengar. Tambah pergi jumpa sembang dengan dia privately macam tu kan. Ada privacy sembang dengan dia. Buat apa? Sembang tak? Saya nak kena duduk berapa tahun untuk guru? Tanya, sure kan. Kalau saya ngaji leburan, Luar Patih dia guna bahasa gitu juga. Kata mu duduk sekolah menengah, duduk sekolah rendah lu betul 6 tahun. Kedik tak kedik ni? Bodoh gitu gua. Mula bodoh lagi, duduk pondok agak 6 tahun boleh tak? Kalau saya kata ini duduk 6 tahun tu ada pelajaran bahasa Inggeris, matematik. Boleh cakap bahasa Inggeris tak? Boleh tak berbahasa Inggeris? Tak boleh?
Duduk pondok ni ngaji bahasa Inggeris ke ngaji bahasa Arab? Untuk duduk bahasa Inggeris dengan bahasa Arab mana susah ni? Tak belajar satu, susah tu. Bahasa Arab dia lagi kemas sebenarnya. Ilmu dia lagi banyak daripada ilmu bahasa Inggeris. Betul kalau sekolah rendah pun 6 tahun, sekolah menengah macam mana? Sekolah menengah. Pondok aku mana? Pondok aku mana? Habis kurang-kurang 6. Kurang-kurang. Untuk seminggu berapa kali nak belajar bahasa Arab? Saja saya sebut gitu. Pasal apa? Ada orang dia anggap mengaji pondok ni, boleh baca Quran, okey dah. Tak ketukmu. Saya punya bahasa itu. Tak ketukmu. Ada pula dekat baca Quran. Kena-kena baca Quran, baca terjemah, jadi Wahabi boleh tu. Kita duduk mengaji ni di bawah pimpinan guru, duduk kena bimbing guru pun duduk kena balur minggu-minggu. Setiap bulan pun tu pun teruk lagi. Tambah tak dapat bimbingan guru kan. Itu guru tu guru mana pula? Tu guru batin khas kan. Ini guru zahir ni saya ajar ni bukan ilmu apa batin khas punya ilmu. Ni belajar apa? Am ni. Ni umum orang muslimin kena macam ni. Orang mukmin ni lah keadaan umum dia. Apa dia? Ada akal tak ada akal? Tak mana ada akal? Bukan ikut adat kan? Tambah bukan ahli maksiat. Jauh sekali. Bukan ikut adat kan? Itu apa? Ikut hukum Islam. Hukum Allah Ta'ala. Apa dia? Kenal Allah. Kena ada iman dengan Allah, dengan Rasulullah. Mesti letakkan kedudukan mereka tempat yang khas. Jadi apa dia jalan untuk boleh hadir hati macam tu? Dikira-kira. Quran kata apa? Uzkurullah zikran katsira. Kamulah ingatlah orang Ta'ala, ingatlah banyak. Ingatlah banyak-banyak. Apa pelajaran yang telah kita belajar, datang dengan dia, faham dengan dia, istilahnya hadirkan hati tu, dia nasihat tu, maka orang berakal hendaklah memperbanyakkan pada menyebutnya. Dan faham sebut ni di mulut ke di hati? Sebut ni di mulut di hati? Mulut. Ya, kata mulut. Itu yang ada zikir pagi. Cuma malam kita kalau tertib untuk guru dulu, maghrib tu lepas maghrib 10 kali je lah. Ya Latif tu. Pasal lalunya ada mengaji kan. Lepas tu masa dia pendek sikit. Saya sebut tu pasal tu amalan untuk guru kita, ulama-ulama kita dulu. Kalau bulan puasa boleh lah panjang sikit. Pasal selalunya bulan puasa tak ada pengajian lah. Kalau kami di pondok. Kan. Ni pondok ni, kita pula orang nak mula. Ada program insya-Allah bulan Ramadan ni. Jadi kena ada mengaji juga pasal baru nak mula kan. Lepas tu ada yang datang tu memang datang nak mengaji. Tak lagi kita suruh buat amalan yang tak kena juga. Jadi ada pelajaran nanti kita akan susun jadual tu. Cuma tak keluarkan je lagi jadual-jadual program macam mana. Tapi antara pengisian ni apa nanti? Tajwid antara amalan kita lah atas nama zikir ni apa dia? Baca Quran. Baca Quran seorang-seorang syok sendiri. Ada bang? Tak ada orang tegur. Kalau dah hafal apa satu hal, macam mana nak sebut? Asal nak kata program ni macam mana dia? Ada mengaji baca Quran, lepas tu apa? Ada pelajaran fiqh yang nak kena lagi betul. Khasnya dari sudut amalan solat kita. Solat tu hal khas atas nama bulan Ramadan tu puasa kita. Dan puasa pun masa bulan puasa lah. Kalau ada ni tambah kita buat macam kursus intensif kot sebulan. Nak buat apa ni? Jadikan sebulan ni tempat bergomong untuk faham, muzakarah, sembang, mengaji, kutip bekalan untuk berjalan setahun tu. Satu antaranya nisbah ilmu, tambah orang yang tak ada kesempatan dengan ilmu. Satu. Kemudian gunakan bulan puasa ni latihan untuk istimewa orang Ta'ala bagi kat kita. Siang dah alang nafsu dari sudut makan, malam dah ada latihan tarawih. Buat macam mana? Isikan itu untuk bagi gagah bangun ibadat. Tak semangat pun buruh semangat. Itu yang ada majlis-majlis apa kita susun nanti insya-Allah. Asal nak sebut ialah kena mengaji tu, kena belajar. Kena belajar. Ilmu yang zahir pun kena belajar, tambah ilmu yang berjalanan zahir. Ni saya sebut macam ni masih asas dalam bab tauhid. Kita baca pun kan tidak tauhid tebal ni. Tak mau orangnya. Tu pun sampai sebelah Arab, sebelah Rominya. Kalau buang rondeh Arumi dia, bagus lah.
Attack. Tapi nak ambil faham, istilah kita dengar malam apa? Ada intihak, ada ibtidak dia. Dan Masya Allah, tak ada nihayah dia. Dia akan ada mula, lepas tu macam mana? Nisbah nak kena belajar ni mana ada penghujung. Nabi pun sebut sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ila lahad. Belajarlah daripada buayan ke lahad. Mati ya. Syariat ada dah mati pun macam mana? Talqin dengan dia, ajarkan dia. Nak ajar pun ajar apa? Ajar la ilaha illallah. Kiranya datang dua orang malaikat nanti, bila kami sebaik saja kami tinggalkan tanah perkuburan ni, dia akan datang bertanya kepada kamu beberapa perkara. Ma rabbuka. Jadi bagi nasihat kat dia macam ni, apa? Ajar dia macam mana nak jawab tu. Dia dengar ke? Kita ahli sunnah wal jamaah, sabit Quran hadis, memang dia dengar. Orang dah mati tu dia dengar. Awak kalau tak dengar satu, disuruh kita bagi salam pada orang mati tanah perkuburan tu. Assalamualaikum ya ahla dari qaumil mu'minin. Assalamualaikum ya ahla kubur. Bahwi bahasa gitu. Tak ada pun assalamualaikum wahai kampung tersusun. Apa yang tersusun? Kubur tu tersusun. Dia bunyi gitu sikit. Bagi salam tu buat apa? Bagi salam untuk ayat. Penunggu. Tok batin. Semangat-semangat kat apa? Ke antuk ayah yang duduk kubur tu. Bagi salam kat ahli kubur tu lah. Tu dia dengar salam kita. Awak tak dengar ni. Dan dia sentiasa mengharapkan doa daripada kita. Kalau orang awam ni sentiasa mendoakan doa pada kita. Doa apa? Assalamualaikum tu. Mudah-mudahan sejahteralah kamu. Mana ya Allah berilah sejahtera pada mereka. Itu maksudnya. Saya cerita apa ni? Nak cerita alam barzah mati, belajar daripada buayan hingga ke liang lahat. Saya sebut tu belajar. Dan belajar satu hal atas ni nak buat apa? Dah belajar dah faham. Ada akal tak ada akal? Ada akal. Tu nak buat apa? Banyakkan sikit. Kurangkan insight. Ada tempat kena belek, kena lama-lama juga lah kan. Nak kena cari apa-apa 2 jam. Buat apa? Akses internet pasal nak cari ni. Pergi kedai lagi banyak jam. Ni tengok akses dalam internet je. Akses banyak jam juga. Tapi kena teliti lah, silap kena bohong. Mesti rukun syarat dia semua cukup. Tak payah pergi tambang jauh-jauh, tengok dalam Shopee. Contoh lah. Dah habis tu selesai, letak zikir. Baca Quran. Tambah bulan Ramadan. Jangan buat bodoh itu. Jadi kena ada amalannya tu. Kena ada amal. Itulah amal kita pun. Amal tu satu sudut. Lepas tu apa pula? Hati. Tu yang kena ngaji guru khas tu. Macam mana pun antara amalan ni nak buat apa? Nak baikkan hatilah. Itu yang dia kata banyakkan zikir. Banyakkan pada menyebutnya la ilaha illallah ni. Macam mana sebut? Dalam keadaan menghadirkan hati bagi apa yang dikandungnya. Apa yang terkandung dalam la ilaha illallah. Jadi hadirkan tu bukan tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kau macam tu. Jangan tidur. Apa? Ngaji boleh tidur. Saya style macam tu kan. Tambah seorang dua mengaji, lagi lah boleh fokus kan. Saya nyeh lagi, tidur lagi. Bangun untuk Nabi. Apa nak jadi? Kuat sangat tahajud kan? Sikitlah soalan. Apa cerita ni? Banyakkan zikir tu. Jadi zikir pun datang, zikir macam mana? Hadirkan dalam hati apa yang terkandung dalam makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Bukan zikir tu tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tak bermanfaat. Dengar tu. Tak bermanfaat. Disuruh buat apa? Disebut mustahdiran limahtawas alaihi min aqaidil iman. Apa kesimpulan iman tu? Tu yang saya ngaji sekurang-kurang untuk guru ajar latihan. Kalau pondok ni, inilah ilmu dia. Antaranya apa dia? La ilaha illallah sebut di mulut.
Latihan besar tu, kena hafal sikit kan dalam tu. La ilaha illallah bahawasanya la mustaghni an kulli ma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illallah. La sebut la ilaha illallah. Hadirkan tu. La mustaghni an kulli ma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illallah. La mustaghni an kulli ma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illallah. La mustaghni an kulli ma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Hadirkan tu, hadirkan tu. Maksudnya apa saya sebut tu wajib atau apa sebut lama ni lancar kan ni. Maksud apa? Itu dia punya definisi takrif. Bukan tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Hadirkan makna Tuhan tu. Apa dia Tuhan? Uluhiyah tu apa? Fal uluhiyah tu dia sebut istighna'u lillahi an kulli ma siwa. Tu yang kena hafal tu. Tu hafal lah. Oh susah orang terbelik-belik Ustaz tu. Mula-mula terbelik-belik lah. Untuk apa kaedah dia? Itulah latihan perlu. Yang perlu latih. Antaranya latih zikir. Antaranya latih hadir. Hadir tu dalam hati lah. Bukan ajar macam ni. Dalam musuhnya. Tapi nak mula nak latih tu. Pasal sebut di mulut dia akan memudahkan hasil di hati. Yang tu tak payahlah masa zikir tu baru nak latih tu. Apa lah sikit? Mustaghni lah. Fal makna Allah. Kata fal makna. Fal uluhiyah tu istighna. Itu fa makna la ilaha illallah dengan makna la mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma lahu illa Allah. Hadir yang tu. Itu yang kena latih tu. Laju-laju boleh tak? Laju-laju. Susah tu zikir macam mana? Pelan-pelan dulu. Tu yang ya latif. Untuk la ilaha illallah. Siapa? Nak berlagu? Supaya la mustaghni an ma siwahu kullu ma la mustaghni an kulli ma siwahu muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illa Allah. La ilaha illallah. La ilaha la mustaghni an kulli ma siwahu muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illa Allah. La mustaghni an kulli ma siwahu muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illa Allah. La mustaghni an kulli ma siwahu muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illa Allah. Apa itu apa? Saya bukan ajar PhD ni. Kalau kita bahasa Melayu kan dalam hati kita tu. Memang nak bagi hadir pun Melayu tapi takkan Melayu saja, Arab lah tu latihan tuan. Tapi maksud dia apa? Maksud dia makna, dia kan makna tu. Tujuan hafal tu apa? Kalau Arab tu dah hafal, kalau saya mengaji dulu kan, biar hajat orang suki hajat purdikan ni wala. Saya bukan ti sebut tu. Tak kerti nanya, tak tu yang kena ngaji Arab tu. Semayang cakap Melayu cakap Arab. Oh tu takkan jadi bunga kat tua sampai tu sorry bahasa kasar gitu kan. Oh tu yang kena ngaji Arab tu siapa? Tak seronok ke kalau semayang kita sedar pun benda kita cakap. La syarika lahu wa bizalika umirtu. Kita semayang yang berat ni pasal kita beban. Tambah tarawih lah. Baca 5 juzuk satu malam. Apa macam? Oh, lari kita. Siapa? Ui, 5 juzuk satu malam. Pengsan. Tengok TV 5 jam tak apa. Tengok handset 5 jam tak apa. Tak ada pengsan pun. Montong getah 5 jam tak ada pengsannya. Letih berhenti sekejap. Minum air. Itu yang tarawih 20 rakaat berhenti-berhenti. Kalau penat berhenti sekejap tu tarawih tu. Selawat sekejap, doa sikit kan. Kalau ahli Mekah dulu awal-awal dalam zaman para sahabat dulu 4 rakaat apa? Dah duduk depan Kaabah apa? Tawaf lah. Tawaf Kaabah bukan sembah Kaabah. Faham betul tak? Tawaf Kaabah bukan sembah Kaabah. Itu center untuk jadikan dia untuk jadi pusing. Kiri kan Kaabah. Semayang pun Kaabah besar tu. Bukan sembah Kaabah. Tulisannya Quran lah, apa-apa macam-macam. Semua kiswah apa, semua ada. Bukan sembah Kaabah. Sembah Allah. Yang tu apa? Itu arah je. Tak semestinya apa duduk depan yang tu kita sembah. Betul capal lah. Tak boleh lagi gigak sikit tu kan. Capal kasut. Ada
tak faham maqam Ibrahim tu, tahu tak maqam Ibrahim tu? Quran kata apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tu sebagai tempat solat. Maqam Ibrahim tu bukan makna kubur, bukan. Maqam Ibrahim yang dalam Masjidil Haram tu bukan kubur tu. Apa dia? Tapak kaki. Tapak kaki siapa? Tapak kaki Nabi Ibrahim. Maksudnya ada syiar mengajar kita apa dia? Ada asar daripada Nabi SAW ni. Yang ni asar daripada Nabi Ibrahim. Apa? Jadikan dia tempat solat. Tempat solat bukan pergi sujud kaki Nabi Ibrahim tu. Ini ni selipar Nabi ambil. Bukan pergi sembah selipar Nabi. Bukan sembah Nabi. Sikit lah itu kan. Itu pun tambah atas nama perhiasannya. Alai. Tapi saya tak payah sambung lah tu. Pasal Hasan sebut tak zikir, hadirkan hati. Hadirkanlah. Asal nak cerita sembahyang tadi lah, tak kerti Arab boleh habis kan. Boleh apa? Sebab tu yang jadi Wahabi lah. Apa? Mula 20, lepas tu 8. Saja sebut itu sikit. Kenapa? Itu yang saya kata, kalau Wahabi Malaysia, Wahabi Mekah lain. Mekah Wahabi ni mah 20 rakaat oi. Tak jaya jom pergi. Tapi dia kena inject dulu kan. Nak pergi tu Tuhan lah. Tapi saya kata, untuk berapa tarawih ni? 20. Mana ada pergi Mekah tarawih 8? Tak pernah lagi semua hidup orang yang pergi Mekah tarawih 8. Nak mampus gila. Mana ada? Untuk panjang-panjang pula tu. Tu satu hal. Untuk buat apa? Kalau bulan Ramadan ni, witir pula. Bukan 3. Lepas 20 witir tu, 20 tarawih tu apa? Kita witir terus 3. Mekah tak ada. 20 tarawih habis. Lepas tu buat apa? Tidur. Kau nak makan minum pasal lepas tu. Sehari pukul 3 pagi, saya tengok pukul 3, pukul 2. Kalau geng yang pernah pergi bulan Ramadan, buat apa? Sembahyang witir. Berjemaah. Berapa? 11. Tiap malam. Tu bagus Wahabi Mekah ni. Wahabi Malaysia, saya mengaji ada tugu tu apa? Itu Malasi katanya. Malasi. Saya mula-mula dengar tu pelik ya. Itu mazhab Penyegani katanya. Penyegani. Penyegan lah. Malah. Zikir malah, wirid malah, doa malah, tahlil malah. Doa tahlil bid'ah. Makan tak apa, datang. Balik lah. Buta perut. Orang pilih abang itu buta perut. Kita insya-Allah hati tak buta, perut tak buta. Wahabi bahasa itu kan. Buta perut orang kata, perut mana ada mata macam mana buta? Apa ustaz tak kerti bahasa Melayu? Lah bodoh, tak kerti bahasa Melayu. Saja sikit itu. Saya tak boleh buat tu. Tak faham mana hakiki majazi. Satu hang tak kerti faham ayat muhkam mutasyabihat macam mana? Apa ni duk kelahi-kelahi bagi-bagi ni. Asal nak sebut hadirkan hati masa duk zikir tu. Yang kalau waktu biasa ni zikir lepas subuh, itu bila bulan Ramadan macam mana? Tu yang lepas tarawih ada zikir dia. Lepas tu apa? Saya duduk almarhum Fatih tu sini pun insya-Allah kita susun macam tu lah apa dia. Lepas zuhur ada zikir, lepas asar ada zikir. Baik, kenapa zikir tu? Biar berjemaah, kuat. Seorang-seorang rajin. Jawab, tengok ikhlas lah jawab. Rajin tak? Tahulah, tapi rajin tak rajin? Yelah, memang nak kena rajin. Seorang-seorang rajin tak? Ya, rajin alhamdulillah. Waktu tu dah seorang rajin, nak tak kalau boleh bagi orang lain yang rajin? Apa jalannya? Berjemaah. Tu yang ada persyaratan berjemaah tu. Berjemaah ni apa dia fungsi dia? Dia termasuk dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong untuk buat kebajikan dan buat takwa. Zikir ni takwa tak? Antara ciri takwa ni zikir. Zikir. Afdal zikir. Habis sembahyang zuhur, sebelum nak ba'diyah tu, zikir dulu. Sagi dah bangkit angkat bengkung semua bakat belah. Kan? Habis doa apa? Zikir. Larah Fatih macam tu. Jadi semua apa selesai, lepas tu zikir lah. Zikir zuhur pula selalu ada ngaji apa. Tapi atas bulan Ramadan ni banyakkanlah berzikir.
Dan sebaik-baik keadaan berzikir ni berjemaah. Maksud apa? Dia boleh membangkitkan semangat, dan istilahnya apa, kalau kita malas pun dia akan terdorong untuk jadi rajin. Maksud apa? Al-mu'min qawiyyun bi akhihi. Orang mukmin dia akan kuat dengan saudara dia. Ini syariat kita. Kuatlah. Sebab tu Allah Taala perintah apa? Uzkurullah zikran katsira. Uzkuru. Tuntutan tu dengan lafaz jamak. Bila jamak ni apa faham? Berjemaah. Jadi persyaratan berjemaah tu macam mana? Aqimus solat, aqimu. Apa maksudnya? Dirikan sembahyang dengan keadaan beramai-ramai, berjemaah tu, tuntutan tu. Aqimus solat, tambah disebut warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama dengan orang rukuk. Apa maksud rukuk orang bersama orang rukuk? Berjemaahlah bersama dengan imam. Tapi sebut rukuk siapa? Pasal nak kaedah nak dapat rakaat ialah dengan rukuk. Itu fiqh yang ada. Isyarat rukuk tu menunjukkan tempat nak kira rakaat adalah dengan rukuk. Dapat rukuk, dapat rakaat. Tak dapat rukuk, tak dapat rakaat. Khasnya orang yang masbuk. Itu apa tu? Itu ahkam. Kena faham. Masail. Kan? Wahabi tak ajar tu. Memang bukan reti. Memang tu bid'ah. Ajar saya sebut itu. Ya. Kok belakang ni nampak dia baca kitab fiqh sikit. Baca kitab fiqh kelakar mau baca Quran hadis sudahlah. Yang kalau tanya masbuk muafiq, tak ada masbuk muafiq dalam hadis dan Quran. Bodoh. Tengok tangga ni pun dia tak kerti. Tangga ni. Saya dengar ni tahyul ke ada dalam kitab? Punyalah bengap. Apa cerita apa? Tangga apa ni? Masjid ni nak hukum apa? Hukum boleh ikut jemaah tak berjemaah, boleh sah tak sah apa. Itulah bodoh, buat cara bodoh. Kan? Kata bodoh bengap marah. Padahal memang bodoh. Sikit itu. Ini ayat kelahi yang pagi ni. Tak menyambi ya tu, menyambi. Pasal ada benda keliling kita. Nak cerita apa ni? Kaedah kita jangan jadi bodoh ni apa dia? Banyak kan zikir. Tu zikir bukan zikir burung kakak tua. Burung kakak tua tahu apa dia? Dia sebut bila dia tak faham. Dia tak hadir dengan hati. Jadi apa kaedah kita? Zikir dengan hadirkan hati. Dah hadirkan apa? Itulah la mustaghniyan kulli ma sawa wa mustaqirun ila kulli ma da'u illallah. Bila dah latih macam mana? Dia mahir. Tu baru sebutan. Apa dia? Tu yang bila la mustaghniyan tu maksudnya faham apa? Pastilah Allah Taala ni istighna daripada setiap satu. Mesti makhluk ni semua iftiqar kepada Allah Taala. Jadi hadirkanlah apa dia? Antara makna dia bila kata Allah tak hajat pada satu apa dia? Allah wujud. Jadi antaranya apa? La maujud illa Allah. Tak ada wujud melainkan Allah. Untuk kita apa? Kita pakai pasal apa? Pasal kita ada, pasal tak ada. La ilaha illallah, kau lah wujud. Ni aku ni, kau lah wujudkan aku ya Allah. La ilaha illallah. Hadir kan faham tu. Pasal apa sebut Allah? Pasal dia ada sifat ketahanan. Kita tak ada sifat ketahanan. Untuk kita apa? Kita fakir kat dia. Antumul fuqara ila Allah. Itu buat apa? Hadirlah aku ni. Kalau kau tak beri Allah, tak ada apa-apa lah kat aku. Aku tak ada pun. Ni yang boleh ada macam mana? Kau yang bagi ada aku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu sebut mulut. Mulut tak apa? Hadirkan rasa fakir tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seorang-seorang rajin tak? Sebelum rajin seorang-seorang tu, bagi rajin ramai-ramai dulu. Satu disuruh berjemaah tu, hikmahnya apa? Supaya seorang-seorang pun nanti boleh buat sembahyang. Kalau nak buat seorang-seorang dengan tak ada berjemaah, dia punya pemangkin tu, bahasa sains sikit lah tu. Pemangkin ni kurang. Kalau dah biasa berjemaah, nanti sampai tahap tak seronok sembahyang kalau seorang. Bahkan rasa macam bodoh sembahyang seorang. Memang bodoh pun sembahyang seorang. Iya ke bodoh sembahyang seorang? Bodoh lah 27. Sebulan 27,000 gaji dengan sebulan 1,000 gaji. Nak mana? Ni cerita fadilat sikit lah. Iya ke? Kenapa tak mari jemaah? Itulah kata bodoh.
Itu dah kata bodoh. Sembang duit pandai lah. Tapi fadilat tak kenal. Dia cerita fadilat sikit. Cerita fadilat. Jadi latihan dengan berjemaah tu menyebabkan kita faham syariat. Kita bukan takwa apa lagi. Baru takwa. Baru dia ikut-ikut. Lepas tu itu yang kena belajar. Yang tu amal tu pun warisan je kadang-kadang. Untuk macam mana? Kena ada pengisian dia tak? Tu pengisian dia ngaji tauhid. Kalau tak kosong akidah kita. Betul dah ngaji tauhid macam ni, padan ke ngaji tauhid zikir macam ni? Oh, dia kena ada guru khas pula. Itu jumpa guru saya. Saya punya tugas ni. Yang tu, yang mana dah ada hubungan, alhamdulillah. Yang tak ada, yang macam ni lah. Yang memang umum macam ni kan. Kalau khas-khas macam mana pun dalam macam ni pun ada dari sudut ni. Kalau yang ni pun tak boleh hadir, kalau jumpa guru khas, takut tak terbawa kita. Satu sana tu satu hal lah. Yang ni pun kalau tak terbawa, macam mana nak bawa yang khas tu? Sikitlah. Satu ulama-ulama kita selalunya dia kemudiankan sikit tak tu. Yang khas tu siapa? Yang ni pun tak terbawa. Yang ni pun tak terbawa ni. Macam mana pun kadang-kadang ambil yang khas tu baru boleh bawa ni. Satu hal tu yang kata asalnya wajib iman ke Allah Ta'ala. Zikir ni dia jalan untuk hadirkan hati supaya hidup hati tu dengan zikir tu. Apa dia? Hadirkan makna la ilaha illallah tu. Apa dia? Allah ilah ataupun Allahu Rabbi. Ada apa Allah Rabbi ni? Dia yang jadikan aku, dia yang jadikan sekalian alam. Dia lah Rabbi dan dia lah Rabbul Alamin. Allah. Contohlah kan. Ya Allah. Bismillah. Allah. Sebaik-baik kalimah zikir la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? La Rabb illallah. Tak ada yang mentadbir melainkan Allah. La Khaliq illallah. Itu yang kalau khas ngaji dengan ngaji Arab tu lagi senang. Habis-habis dah datang saja sifat 20. La ilaha illallah. Khasnya istighna tu apa? La wujud illallah, la qidam illallah, la baqa illallah. Ada kan itu? Semua ciri ketuhanan tu. Yang tu ciri istighna lah tu. La mukhalafah lil wadis illallah, la qaim min nafsi illallah. La apa? La sama illallah, la basar illallah, la kalam illallah. Itulah ada kan, bukan gaduh payah-payah tinggi-tinggi. Kan? Pasal sifat tu pula khas memang Allah Ta'ala punya. Macam mana pelajaran dah kita belajar. Lepas tu tak iftiqah pula apa? La wahdaniyah illallah. La ilaha illallah. Tak ada bersifat wahdaniyah. Maksudnya tak adalah yang ahad dari sudut ketuhanan. Zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia, melainkan Allah. Kan? Kudrat, apa nak sebut? La ilaha illallah. La kudrat illallah. La iradat illallah. La ilmu illallah. Kudrat, iradat, ilmu. La hayat illallah. Bila Allah hayat kita, hayat. Kau yang hidup dengan aku, ya Allah. Zikir tu istilah supaya boleh menyusuk jiwa. Hadir lah. Zikir tak hadir, macam sembang dengan orang tak ada hati. Muka kot lain, hati kot lain. Tak ada adab. Dengan Allah Ta'ala lagi tak ada adab. Kita banyak tak ada adab. Hati yang rasalah banyak salah, astagfirullahalazim, ya Allah, banyak dosa aku ni. Aku sembang dengan orang elok je, beradab betul-betul, face to face. Tapi aku tak berasa pun beradab dengan kau. Wajah tu wajhi tu. Aku beradab wajah aku, sembang je, mulut je, aku bodoh, aku kerti apa. Aku tak rasa pun nak beradab denganmu, ya Allah. Maksudnya kena repair banyak kita ni. Baru rasa salah. Bukan salah mencuri, merompak, main nombor ekor dah mancai tu. Tu suku. Takkan bengap main benda macam tu. Itu pasik gila babi punya. Nafsu amarah. Bengong tu. Bahasa kasar saya macam tu lah kan. Macam mana? Ni kita ahli masjid lah ni. Ahli surah, ahli jemaah lah ni. Ahli mengaji lah ni. Kitab khatam lah ni. Contoh. Dah tahu macam hal lain pula. Kenapa? Dah selesai lah. Banyak benda kena nasihat lagi weh. Nak cerita apa ni? Hadirkan hati. Lepas tu mana kita tak boleh selesaikan apa sepatutnya macam mana? Kena muhasabah diri. Apa dia? Banyak rujuk pada ilahi. Rabbana zalamna anfusana. Kalau kamu tak hidayat kat aku, ya Allah, ada apalah ada kat aku ni.
Terani ni pun nak mengaji lagi. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, ampunkanlah aku. Banyaknya dosa aku, salah aku. Hadirkan salah kita, salah apa? Salah akidah tu. Tu jadi ulu lembab tu, banyak ghaflah tu. Tambah pula memang ahli maksiat. Tengok benda maksiat, dengar benda maksiat, buat benda maksiat. Bahkan lintasan hati, tu yang tambah kalau puasa, hak tu sampai lintasan hati nak buat maksiat, tu pun lintasan hati terlupa daripada Allah Ta'ala, tu pun istighfar lah. Masya Allah. Apa nak sebut ni? Jadi hadirkan hati dengan apa yang dikandungnya. Apa dia antaranya? Daripada segala akidah iman. Semua bab iman. Sebut Muhammadur Rasulullah, dia cakap benar. Sadaqah Rasulullah. Bagian dia perasaan, aku ni bohong macam-macam, dengan Tuhan aku bohong, dengan Rasul pun aku macam taklah pernah kata dia bohong, tapi apa kata-kata dia macam aku membohongi dia. Boleh faham saya tak? Tak faham? Contoh mudah, jemaah pergi tak? Yang jemaah mari sudah, ada tak yang tak jemaah? Besar tak fadilat berjemaah? Kenapa tak datang berjemaah? Ya. Tu dia kata, percaya tak Rasulullah betul? Rasulullah cakap dapat 27 tu, percaya tak percaya? Percaya ke Rasulullah cakap benar ke bohong? Tu kenapa tak mari? Ya. Kalau tak mari pun kena muhasabah macam ni. Ya Allah, aku ni nafsu kuat, punyalah bengong. Astagfirullahalazim. Aku tak berjemaah ni. Astagfirullahalazim. Mesti ada tu. Itulah iman. Kalau selamba menohin aja, tak pergi jemaah. Tambah pula dikutuknya jemaah. Alah pergi jemaah riak aja semua tu. Aku sebenarnya seorang ikhlas. Aku pergi pun kerana orang. Buat apa? Aku nak ikhlas. Kepala otak kau ajar macam tu. Bahasa saya kalau tak. Bukan ajar syariat itu. Memanglah tak macam tu. Cerita tak mengaji lah tu. Dah cerita tu jadi masalah. Tapi dia kata apa? Benar tak Rasulullah? Bila benar, kenapa kau tak macam tak benar ke Rasulullah je, macam seolah-olah Rasul ni bohong, macam istilahnya ialah gebang je lah dapat 27. Tak pernah lah kata macam tu ke Rasulullah, tapi perbuatan kita seolah-olah itulah hal kita. Wajib istighfar, bukan main-mainnya tu. Soal salah kecil, salah besar tu. Kenapa salah besar? Cuma tak nafi kata ni. Aku tak percaya Rasulullah cakap. Tak pernah. Memang tak pernah cakap itu. Alhamdulillah ada iman lagi kat kita. Cuma iman terus mana iman kita? Ketep. Itu pun kalau membenarkan apa Nabi kata. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, benar Nabi-Mu memang ikutan aku, tapi aku tak ikut ya Allah. Kampunganlah aku. Mak makan aku ikut, mak melantak aku ikut. Tu pun Rasulullah tak makan apa, aku makan. Dia makan sikit, aku makam. Bukan makan. Sikitlah bahasa-bahasa gitu kan. Macam mana? Bak lain aku tak ada. Rasulullah sentiasa ingatmu. Aku banyak lalai, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Yang ni yang perasaan yang nak kena ada. Kalau dah taat pun, ya Allah, aku taat ni, kau lagi tahu taat aku nampak je rupa taat. Banyak lagi aku derhaka dalam duk taat, derhaka dalam taat. Macam tu buat bahasa. Apa dia derhaka dalam taat? Walaupun duk solat pun masih derhaka lagi. Hanya tu muhasabah tu. Orang macam ni memang dia akan cari lagi guru. Berguru lagi, nak khas lagi. Yang tu pergi jumpa guru khas. Tu PM tepi. Memang kena jumpa guru khas. Saya pun jumpa guru khas lagi. Allahumma salli. Baik. Hadirkan apa semua akidah keimanan yang ada. Saya ke Rasulullah sikit tadi. Kalau atas la ilaha illallah ni apa? La ilaha illallah ni semua kita belajar daripada awal kitab dan akhir kitab. Angka bukan banyak. 20 atau Abu Mansur Maturidi atau Kaedah Abu Syari 13 aja. Hadirlah la ilaha illallah. Apa ciri Allah? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil wadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah. Khas atas sifat yang dianugerah kat kita, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dikirlah dengan hadir tu mudah je.
Saya ngaji kalau arwah mati, la ilaha illallah. Kalau duk rasa kita ada kederat, kita istighfar tu. Kita punya akidah la quwata illa billah. Macam mana? Itu banyak zikir. Banyak zikir apa? La ilaha illallah. Nak hadir apa? La qudrah illa. La qudrah tu tak payahlah zikir. La qudrat illallah. La qudrat illallah. Aku tapak lagi. Bodoh mu. Tak kerti orang cakap apa. Itu hadirkan di hati. Sebut apa? Sebut la ilaha illallah. Bukan tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan saya sebut. Bukan macam tu. Yang tu yang banyak bengap tak dapat apa-apa tu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan macam tu. Disuruh hadirkan tu mahtawas alaihi min aqaidil iman. Aqaid tu yang kita duk mengaji semua tu yang kena mengaji baru boleh zikir apa. Kalau tak mengaji nak zikir apa, kau tak faham apa. Dia macam tu, itu bukan, tak betul. Saya sebut tak betul, bukan macam tu. Kaifiat zikir ni saya bukan cerita yang khas ni, cerita yang ni orang awam punya zikir lah ni. Zikir orang awam lah ni. Zikir khas lain. Ada orang nak zikir khas, yang awam ni pun tak kerti. Bahasa gitu. Siapa dah memang nak jumpa guru khas, teruskan berguru. Pula tu berguru, bukan bawa sendiri. Mesti bawah pimpinan guru, asuhan guru, pantauan guru. Esok kalau katalah kau dapat sesuatu, apa kau dapat tu ingat kau punya sendiri. Bahkan kita dengan Rasulullah ni, nak sebut macam mana? Nak sebut akidah kita dengan Rasulullah ni. Kita dengan Rasulullah ni, kita hubungan dengan Allah tu satu hal, dengan Rasulullah tu hal. Tapi nak faham apa? Kalau kita telah ada hubungan dengan Allah Ta'ala pun, kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala, ingat kita punya sendiri ke hubungan dengan Allah Ta'ala? Kalau tak ada melalui Rasulullah, mustahil kita akan sampai ke Allah Ta'ala. Tak sah la ilaha illallah kita melainkan Muhammad Rasulullah. Kalau kata Allah Ta'ala bagi kat kita pun, bagi tu pasal dengan sebab lalu kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Sejauh setakat mana Rasulullah punya faham ketuhanan tu, hatulah ada colek kat kita. Colek kat kita. Bukan di atas faham kita yang kita faham, tapi sebenarnya dengan sebab Rasulullah faham, dia ajar kepada sahabat tabi'in, dan ada memang akidah kita dengan Rasulullah tu, yang itulah sikit yang dapat kat kita tu. Jadi kalau kata akhirat esok kita lepas di atas amal kita ke, bagus punya akidah kita dengan Allah Ta'ala ke, tak pasal, mesti melalui Rasulullah SAW. Itu kita pula boleh direct dengan Rasulullah ke? Jawab tak? Nak melalui apa? Mesti melalui salah-silah ulama. Dan nak boleh main kat kita ni siapa? Siapa guru kita yang menyebabkan kita boleh sampai? Siapa ajar kau? Siapa ngasuh kau? Ni saya asuh ni, asuh umum. Bukan asuh khas, asuh khas. Asuh khas ni jumpa guru saya. Saya asuh umum. Satu Malaysia nak dengar ni, dengarlah. Asuh umum. Tapi nak khas, jumpa guru khas. Kalau masing-masing ada guru khas, ni jumpa guru khas. Yang tak ada guru yang direct Rasulullah ni, try tengok pergi jumpa menteri besar kau tak ada kabel. Bahasa mudah gitu je. Tak faham. Apa bengap-bengap tidur ke apa ni? Pergi jumpa menteri besar tanpa kabel, jumpa agung tanpa kabel, boleh? Dua ada kabel pun tunggu gila. Habis-habis pergi kelala balik je. Siapa kau? Saya nak jumpa agung. Oh siapa? Saya nak jumpa agung. Saya rakyat jelata. Saya ada hak nak jumpa agung. Dia tak try. Tak payah agung lah. Tu, kalau kansor kau. Jauh. Pergi kat candaan tu. Masuk pintu pagar pun tak silap. Dia halau je. Tak silap dia bedih yang kita tu. Degil. Dia tak bedih tu lah. Dia panggil polis. Alih ni siapa? Wayar ke apa? Bapak ni. Ikut prosedur lah. Ya, kerja parti selalu disebut waktul buyut tak min abwabiha. Nak masuk rumah mesti ikut pintu dia. Apa pintu kau masuk rumah? Macam mana nak masuk rumah kerja? Takkan tiba-tiba terhadap masuk rumah kerja? Kau nak bertemu dengan Allah Ta'ala, kau nak faham Allah Ta'ala, kau lalu ikut siapa? Kau kenal Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun tak ada akidah. Kapan Nabi pun kau tak ada perasaan?
Agak-agak kau sampai ke orang Ta'ala. Bagus sangat kau dengan Tuhan. Tuan tak boleh, saya punya bahasa kasar tu tuan tak bisa dengar lagi. Kan? Tak bisa mengaji kalau tak tahu. Kita biasa mengaji, jangan tuan, saya dengar tutup guru, barah bak tu, baru kita tahu kita siapa. Jangan. Kan? Abah tok guru kita, dia duduk satu kedudukan, Masya Allah. Dia bubur bancur kita, terduduk kita. Ini bengok nak mampu. Komen macam-macam. Apa cerita ni? Cerita apa? Cerita masalah iman. Hadirkan dia. Baik, nak zikir ni terus mana? Tu. Sehingga maknanya itu. Wujud, hidah, baqa. Itu sifat 20 kita belajar dalam kitab macam tu. Dah dimudahkan oleh orang lama. Apa kita belajar ni? Perkara yang telah dimudahkan oleh lama. Dah dimudahkan. Ada orang yang mudah ni tak mau ikut, saja pergi cari susah, pergi ngaji Quran hadis. Bukan nak melarang mengaji Quran hadis, bukan. Tapi istilahnya apa? Dah ada pomen pakar, boleh repair kereta. Kita tak nak pergi pomen. Untuk buat apa? Kita repair sendiri. Usaha beli buku. Baca telaah. 3-4 jam buat apa? Nak jadi pomen sendiri. Tak nak dengar tengok pomen ni. Kalau boleh aku nak jadi pomen. Sila. Kita pula Mercedes macam. Sila jadi pomen Mercedes macam dia Opel. Baiknya paling senang macam mana? Pergi jumpa pomen dia. Kita jumpa pomen lah. Jumpa pomen lah. Bodoh je ke bodoh? Dah mengaku bodoh. Satu Rasulullah syarat la yatlubul ilma mustakbirun. Tak boleh tuntut ilmu yang takabur. Tak boleh. Takabur apa? Dia tak boleh rasa dia bodoh untuk pergi belajar. Dia tak boleh rasa dia bodoh, dia tak kerti, dia kena serah dekat pomen. Bila pomen pun katok kita, pomen kita kemek dia katok macam mana? Marah tak? Kalau marah tak elok kita tetap kemek. Kita ngaji kena pula bodoh mu tak kerti. Ustaz ni kira bodoh orang lari terus. Duk kemek mu, duk kemek tu. Duk bodoh tu. Ustaz sebut bagi tahu bodoh, nak bagi sedar diri bodoh pun tak boleh nak terima. Macam mana nak mengaji? Macam mana nak belajar? Sebila nak jadi orang baik, nasihat tak boleh terima. Jadi disuruh zikir ni sehingga makna yang telah kita belajar semua tu bercampur baur dengan daging dan darah. Apa maksud dia tu? Sehati sejiwa. Sedarah sedaging. Itulah. Bahasa orang tua kita tu. Dan bahasa orang tua kita jangan tak tahu. Banyak gunakan bahasa dan uslub bahasa Arab. Walaupun memang ada bahasa yang memang khas Melayu punya, ada agak. Bukan bahasa Arab pun. Tapi banyak yang dia mirip Arab. Dari sudut peribahasa dia, simpulan bahasa dia, macam itulah sebut bahasa mudah kita kan. Itu yang hatta bercampur makna la ilaha illallah tu dengan darah daging itu. Darah daging lah. Sebut Allah je kan? Allah kuasa, aku lemah. Ni ada ni, la quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ni boleh buat semua macam mana? Alhamdulillah dia bagi aku. Sampai macam tu. Kita buat-buat macam hadza ma yasarallahu lana. Ni Allah Taala yang mudahkan kita. Itu kat kita. Kat orang pula, syafakallah. Allah Taala sembuhkan. Ubat makan tak? Makan ubat. Cari sabab nanti orang Taala sembuhkan. Carilah. Macam mana lapar pergi makan minum. Yang tu kita dah belajar dah apa-apa tu. Untuk nak dapat tauhid macam mana? Hadirkan hati. Hadirkan hati. Sampai sedarah sedaging. Sampai tak ada apa yang kita duk ingat ni, melainkan semua rujuk Allah, Allah, Allah. Itu istilah sedarah sedaging. Soal, senangkah? Soal sikit. Senangkah? Tahu senang. Kita je sangka senang. Kau jumpa guru yang betul-betul baru kau tahu apa kau. Siapa kau? Ya dengar tu tak ada sebut. Kita duk rasa kita pandai. Contohlah baca Quran. Apa ustaz ni? Main duduk sebelah aku nak tengok. Contohlah kan. Contoh saya ni bodoh saya lah kan. Kau baca Quran dulu tengok. Baca Quran tengok. Bagi satu soalannya. Katalah dia Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ra pada Ar-Rahman Ar-Rahim tu nak kena tarkik ke tafkhim? Tak faham. Betul je nak boleh baca? Baca betul tak betul? Saya dah mengenai beberapa guru. Baik, takkan guru tak pernah ajar pun tarkik dengan tafkhim. Nampak? Itu kata bodoh. Nampak pandai. Nampak macam well educated person. Main macam tu, ilmu zuhir macam tu, tak kerti. Nak sembang bab tauhid apa? Waktu pun tak kerti. Tajwid pun tak bisa nak mengaji apa? Bismillah. Apa sifat yang kena jelaskan kat sini tu? Saja tanya sifat huruf kan. Tak kerti. Kita bagi tajwid senang ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. An'amta. Apa hukum an'amta tu? Yang tu tak tahu. Kono mati tak ingat. Uriza ada apa? Tu Izar Syafawi ke Izar Halki? Apa beza Izar Halki Izar Syafawi? Ya tu tak kerti. Tak sembang nak komen lah. Pang sekali. Orang tahu kau siapa? Apa? Sangka je senang, sangka je reti, sangka je pandai, sangka saja. Waham saja. Punya jalan syariat tak kerti apa? Tengok tangga ni pun ada orang pening. Ada orang tolong risau kita pula. Aku risau tengok tangga ni. Bukan duk siap lagi. Dia kata kenapa tu siling tu kata tak. Lah. Semua duduk dalam proses lagi. Ada orang tolong tengok untuk kita. Kita rupanya dia perhati habis. Pula tu dia mata lalat. Bukan mata lebah. Kita duk mengajar ni mengajar ni. Dia bukan tengok kita duk mengajar apa ni. Dia tengok kat belakang tu. Capal. Ni kuburiun, capaliun. Tu dia pergi tengok ni. Apa ni? Tak ada safety langsung. Lah tempat memegang. Jatuh mampus. Bahaya. Dia mata lalat. Nampak mata lalat? Lalat ni dia takkan nampak melainkan dia nampak tik. Habis tik babi, tik semua tik. Semua busuk. Dia tengok semua busuk. Dia tengok busuk. Jadilah mata lebah. Mata lebah apa? Bubuh kacamata betul lah, kacamata Islam, macam iman, kacamata tauhid, jangan kacamata setan, kacamata Wahabi. Bubuh kacamata lebah. Apa? Ustaz ni nasihat banyak. Banyak kita. Kena sedarah daging. Kita ni bahasa ni. Tajwid pun kita tak tahu. Jadi kacamata lebah. Jadi mata lebah, jangan di mata lalat. Cuma terik. Ustaz ni kena marah orangnya. Sikit-sikit bodoh. Aku duk kira ustaz sebut daripada tadi kat 50 kali dia sebut bodoh. Dia tu kata mata lalat kan. Dia nampak tik ah. Dia nampak atik tu ah. Cakap pun tak ada standard langsung. Tak ada gaya bahasa, tak ada akhlak langsung ustaz ni. Yang dia tu ada akhlak. Macam itulah kan. Dia nak kelahi lah macam tu lah. Tapi kalau orang mata lebah ni, banyak nasihat kita ni. Muncullah ustaz nasihat. Tu mata lebah. Dan memang ada orang macam tu kan. Ada orang ni, tapi mana yang dia idola tu, di situ akan dia jadi mata lebah dia. Ustaz ni, hebat, Quran, hadis. Quran, hadis. Kat kita dia tahu, ustaz ni apa Quran satu ayat pun tak sebut. Tu, dia mata lalat. Dia tengok semua buat ti. Ada orang tengok memang tak ada masalah pun. Ada orang tengok ni, walak besar ni apa duk sembah apa ni. Hantu Casper apa yang ada? Lawa hantu Casper. Kepala otak kotor. Tu dirty minded. Ada orang tengok lawa lah ustaz buat mana ni? Ustaz buat sendiri. Boleh tempah tak? Itulah. Tak apa tu, sudah tu. Baik. Kerana itu TV Hijrah keluar. Sehingga maknanya jumpa bau semua. Baik, nak cerita zikir sampai sedarah daging. Maka dia diperlihatkan baginya. Baik, kalau kita buat macam ni, apa akan jadi? Akan diperlihatkan baginya. Yura fa innahu yura laha minal asrari wal ajaib.
akan diperlihatkan bagi orang yang dah sampai zikir macam ni. Maksudnya orang ni hati dia memang sentiasa ingat Allah Ta'ala. Dia bukan jadi manusia biasa dah, dia akan jadi manusia luar biasa. Jadi manusia luar biasa ni macam mana? Manusia ahli tauhid adalah manusia luar biasa. Selagi tak dapat tauhid, manusia ni saya silap lebih hina daripada binatang. Kacau sikit bahasa tu. Memang macam tu pun, bukan bahasa saya. Memang macam tu lah. Maksudnya ada akal tapi kita tak guna akal yang sepatutnya akal tu diguna untuk apa? Kita akan jadi macam tu. Jadi orang macam ni dia akan jadi luar biasa. Apa dia? Akan diperlihatkan segala rahsia dan keajaiban. Semua orang akan dapat kan? Jika dikendaki oleh Allah Ta'ala. Semua saya ngaji tu terus sebut, jangan maksud zikir kerana nak dapatkan benda-benda pelik dan ajaib. No. Silap matlamat. Tak betul. Tujuan zikir, hati hadir, mentauhidkan Allah Ta'ala, rasa fakir. Gitu kan. Tujuan zikir supaya hati hadir, rasa fakir. Apal sikitlah perkataan tu kan. Tujuan zikir supaya hati hadir, rasa fakir. Hadir apa? Allah. Berjalan ni. Aku takkan boleh berjalan ni. Allah ikut aku. Syariat semua dah hajar. Naik kereta macam mana? Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Dialah yang mudahkan aku. Tak kira lah kau kereta apa, Toyota ke, Nissan ke, Nissan Sunny sekalipun. Nasi apa? Sunny Sentra ke, tu. Walaupun kita buat kancil ke, gajah ke, nama binatang angsa ke, angsa ke, buah je contoh-contoh nama kereta kan. Tak kira naik motor sekalipun, entah motor buruk ya, contoh macam mana? Kepeng macam mana? Boleh juga berjalan. Allah yang bagi mudah kita. Alhamdulillah. Yang penting bukan motor tu. Kalau kau naik RX ke apa-apa 250 ni bum cawan minyak habis. Bukan kejayaan motor tu. Kejayaan tu jadilah penunggang subhanallazi sakhkhara lana hadza. Jadilah penunggang yang ahli tauhid. Kalau tak ada kereta, jalan kaki pun macam mana? Jalan kakilah sebagai jalan kaki, pejalan kaki ahli tauhid. Tentu saya ngaji ada tegur dan sihat kata dia. Kalau bawa kereta, bukan jadi pemandu berhemat, tapi jadilah pemandu subhanallazi sakhkhara lana hadza. Lain tu tutup guru dengan orang lain nasihat. Bawa hati kereta cermat-cermat ya. Bawa kereta ingat Allah Ta'ala ketik. Kalau roh pasti tu. Bawa kereta dah ingat Allah Ta'ala ketik dah. Dia dah ajar kita sedap kita dengar. Putih kan. Macam mana boleh beli kereta ni? Semua ketentuan dia. Rezeki la razi la ilaha illallah. Hadir lah. Asal nak nasihat tu kata apa? Jangan zikir semata-mata nak cari benda rahsia dan ajaib. Ramai orang zikir tu. Pasal apa nak zikir ni? Boleh kebal. Pasal apa surah Waqiah? Nanti murah rezeki, cepat kaya. No. Fadilat tak payah fikir. Fadilat ni budak-budak punya akidah. Untuk dapat coklat. Kalau ikut coklat ni umpan aja. Orang beriman bukan maksud dia coklat. Maksud dia Allah. Yang tu belajar lain. Memang situ pun kena bagi betul kita. Mudah-mudahan mudahkan kita tu. Nak kata apa? Bukan zikir untuk dapat rahsia dan keajaiban, tapi zikir untuk dapat tauhid Allah Ta'ala. Bagi faham apa dia? La ilaha illallah. Sampai sedarah daging. Apa pun ingat Allah. Apa pun ingat Allah. Baik. Baca tu. Hujung ni insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiqu. La rabba ghairuhu. Wala ma'buda siwahu. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa ahibbatana indal mauti natiqina bi kalimati syahadati alimina biha. Dia kata dan taufik itu dengan Allah juga. Memang pun kalau kita dapat tauhid, memanglah tak ada ayat lain nak sebut. Memang taufik dia Allah Ta'ala juga. Cuma betul-betulkah kita memang rasa daripada dia? Kalau ada benda yang on off kita yang kita banyakkan zikir untuk sedarah daging kan ingat ke Allah Ta'ala. Itulah bahasa mudah ni. Itu nasihat dia.
Nasihat dia ni bukan untuk saya nasihat tuan-tuan. Saya pun kena terima nasihat tu. Saya pun kena terima nasihat tu. Banyaklah zikir ke Allah Ta'ala. Baik. Taufik itu dengan Allah Ta'ala juga. Memang dia saja boleh bagi taufik. Satu, ada orang yang duk sakit hati lagi apa macam-macam kat kita ni. Doa je lah untuk dia. Hadanallah ila siratim mustaqim. Kalau kita marah bertumbuk dengan dia pun, memang bukan nak boleh terima pendapat dia. Bukan semua orang, tapi doa lah untuk dia. Hadanallah ila siratim mustaqim. Tak rugi pun, kita pun tak tension. Kalau kita duk bertumbuk dengan dia, duk balas dengan dia, tak selesai tak. Tambah pula kalau jumpa berdepan tak apalah, kau boleh tumbuk kan. Ni jauh-jauh macam mana? Doa ialah dengan sebab kita doa. Cuma ikhlaskan doa. Maksud ikhlas apa? Doalah sungguh-sungguh, ya Allah, kalau kau tak hidayat dia, susah kami. Aku pun susah, dia pun susah. Ya Allah, kasihanlah kami dengan kau, macam mana kau telah rahmatkan kami dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kau hidayatkanlah aku dan dia dan kami semua. Ya, ini pun kaifiat berdoa agak. Tutup guru kita ajar semua kan. Dia doa tak tahulah minta kata apa. Kami memohon kepadanya, kata dia. Jadi tiada yang disembah, tiada yang sembah ni asal makna disebut la ma'buda siwahu. Memang tak ada boleh lah kita nak minta, nak sungguh-sungguh nak sembah ni melainkan hanya Allah Ta'ala. Lazim daripada sembah apa dia? Kita minta. Jadi siapa yang kita minta oleh dia? Pasal yang mana menjadikan kita, hak tu saja yang boleh kita minta dan kepada dia saja boleh kita sembah kan? Baik, kami memohon kepadanya kan? Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah Ta'ala. Baik, pohon apa? Pohon-pohon supaya dia Allah Ta'ala ni jadikan kami, kita semua ni dan sekalian kekasih-kekasih kami. Doa. Jadi di doa ni tak apa? Siapa yang dia doakan kita lah. Kita ni termasuk tu atas dia. Kalau di sebelah saya. Kita ni apa? Kita duk ngaji lah. Ni termasuk dalam nahnu kita. Lagi doa untuk dapat taufik hidayat ni apa? Untuk ahibbatana, kekasih-kekasih kita. Jadi orang yang benci dengan kita, rugi lah. Macam apa? Tak masuk dalam doa. Rugi. Dah duduk tempat baik, mengaji tempat baik, habis-habis tak masuk dalam doa. Jadi kena kita tu yang kita kena kasih dengan Rasulullah, kena kasih siapa yang kasih Rasulullah, kasih dengan ulama, dengan kasih siapa yang kasih ulama. Walaupun kita asal buruk, sebab kasih pada mereka termasuk dalam doa dia, esok kita pun duduk tempat mereka. Jadi di doa-doa diminta apa harapan dia, minta dia pohonan dia dapat mengucapkan dengan dua kalimah syahadah dalam keadaan memahaminya. Indal maut. Ada benda yang ditinggal situ. Ayyajalana wa ahibatana indal maut. Ketika mati boleh. Jadi dapat mengucapkan dengan dua kalimah syahadah ketika mati dalam keadaan memahaminya. Jadi masa nak mati tu bukan mengucap kalimah syahadah dalam keadaan mengucap saja, tapi mengucap dengan natiqina bi kalimati syahadah alimina biha. Jadi apa jalan nak alimina biha? Mengaji. Apa jalan nak mengaji dapat alimina biha? Kita memang tahu alimina biha ni. Ngaji, banyakkan zikir, hadamkan dia sampai sedarah daging. Sedarah daging tu memang kita dalam keadaan ingat Allah Ta'ala. Kalau mati dalam keadaan zikir dalam alimina biha. Siapa? Dah sedarah daging dah kita dengan la ilaha illallah. Banyak orang minta doa mati dalam iman, tapi hidup tak mau mati hidup dalam iman, hidup Wahabi tak mau. Takkan jadi gitu, mustahil hidup Wahabi mati iman, takkan jadi. Hidup dalam keadaan beriman, faham la ilaha illallah dengan apa sepatutnya kena faham uluhiyah yang sepatutnya kena faham macam mana, hadir dalam hati sedarah daging tu mati bila-bila pun memang mati dah sedarah daging lah dengan akidah yang betul, la ilaha illallah, la mustaqni an kulli ma siwahu wa muhtakirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Kalau dah masuk sedarah daging ni, mati dalam keadaan macam mana, masa bila pun tak ada masalah. Walaupun tak akhir kalam ni sebut la ilaha illallah, pasal apa? Dah dalam hati dah sedarah daging dah. Kalau ada peluang, ada kesempatan,
ada pula diberi oleh Allah Ta'ala peluang tu, takkan tak sebut la ilaha illallah. Tapi belum tentu, kita bukan tahu kita nak mati bila. Satu, bukan boleh bersedia khas kan. Betul, bila tak boleh bersedia khas macam mana? Sentiasa bersedia, ever ready. Bukan dalam bateri tau. Ever ready bunyi yang putih lah. Apa dia? Ever ready apa? Sentiasa bersedia, always get ready. Oh well, dah je dulu lah kira. Always get ready lah, tu ever ready. Ada SPM je. Jual seropel lah, saya pun SPM juga. Okay, baik. Mudah-mudahan doa kita lah. Kita. Allah. Kemudian situ dulu, habis lagi sikit baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Wa radiyallahu an ashabi rasulillahi ajma'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat. Berselawat tu maksudnya memberikan rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi banyak mana ni? Sebanyak-banyak zikir sekalian orang yang berzikir. Lagi, dan sebanyak mana lupa sekalian orang yang lupa. Apa maksud ni? Maksudnya bagilah selawat, kurniakan selawat dan salam kat Rasulullah ni, angka yang kami tak tahu nak sebut berapa dah. Maksudnya apa? Manusia ada dua jenis je, ada yang ingat, ada yang lupa. Sebanyak mana orang ingat, banyak tu lah kau bagi selawat dan salam. Banyak mana orang lupa, macam tu lah kau bagi selawat dan salam. Jadi maksudnya bahasa dia lain apa? Berilah selawat dan salam sebanyak mana makhluk yang ada padamu, yang kau cipta ya Allah. Berapa ekor ikan di laut? Kita bukan minta ikan, apa dia? Sebanyak mana makhluk yang ada yang lalai, ada yang ingat, sebanyak mana tu, maksudnya sebanyak mana angka makhluk, sebanyak itulah bagi selawat dan salam atas Nabi. Bagus tak selawat ni? Masya-Allah. Yang tu yang kita selawat tu, Allahumma salli afdala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Doa ke? Nabi pernah ajar ke doa itu? Inilah mereka faham maksud innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah dan bersalamlah, berselawat seselawat-selawatnya, salam sesalam-salamnya atas Rasulullah. Itu yang dia mau cari apa selawat, dan supaya istilahnya benar-benar berselawat dan salam atas Nabi. Ulama yang Allah Ta'ala lapang dengan dada mereka ni, mereka faham apa tuntutan dalam Quran. Satu, dia mau buat selawat je, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada makhluqatika wa ridha nafsika adada wazinata arsyik. Semacam mana berat arasmu ya Allah, bagi selawat banyak tu. Wa adada makhluqati, sebanyak mana bilangan makhluk ni kau bagikan dia. Bagikan mereka adada makhluqatika alfi marrah, macam mana kau cipta ni, kata dia, daripada munzu khalaqtas samawati wal ardi, sejak engkau cipta langit bumi lagi. Untuk sampai bila? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat esok. Selama macam mana makhluk daripada sebelum cipta langit bumi sampai makhluk sampai hari kiamat, untuk bagi banyak mana? Alfi marrah, sejuta kali selawat dan salam atas Nabi. Pasal apa dia orang berselawat macam tu? Pasal dia faham tuntutan sallu alaihi wasallimu taslima. Satu, antara kesempurnaan akidah kita pada la ilaha illallah Allah, satu lagi Muhammad. Allah Muhammad, Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semoga Allah Ta'ala, ni doa dia akhir kitab, Allah Ta'ala redai sekalian para sahabat Rasulullah SAW. Doa juga para sahabat. Pasal kita memang diajar untuk memuliakan sahabat.
Golongan yang benci sahabat, hati-hati. Syiah. Yang urai. Cukup bahasa tu. Kenalilah siapa dia Syiah. Wahabi satu Yang gila babi pun satu juga. Siapa gila babi tu? Kita lah. Tak ketahuan ni. Merapu lagi. Lalai lagi tak? Keluar dia lalai tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Dengan berkat apa dia doa ni. Mudah-mudahan kita termasuk. Habis-habis tak ada pun. Kita jadi ahibbah dia. Kekasih dia. Seronok nak mengaji Umar Ibrahim. Seronok tak boleh khatam kitab ni. Kita masuk dalam kasih ni. Kalau awal-awal ni kitab apa ni? Falsafah Yunani. Kau tak masuk dalam doa. Nak kata macam ni. Hadanallah ila siratil mustaqim. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala redha pada para sahabat dan juga para tabi'in dengan sebaik-baik. Orang yang tabi'in maksudnya orang yang mengikut para sahabat ni dengan sebaik-baiknya, ikut sebaik-baiknya. Kita pun kalau boleh nak ikut sebaik-baiknya dengan orang yang mengikut bagi sahabat ini. Sehinggalah hari kiamat. Dia doa Melaka. Jadi kita mudah-mudahan termasuk dalam tu. Apa dia? Orang yang sentiasa mengikut sahabat dan tabi'in, tabi'in. Dan antaranya apa? Ikut para ulama yang mereka itu adalah antaranya pewaris ulama. Antaranya pewaris Nabi. Habis itu kemudian ujung disebut doa dia lagi serta kata dia ucapan sejahtera atas sekalian Rasul, salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Awal kitab dengan bismillah alhamdulillah, selawat dan salam, tutup kitab pun dengan alhamdulillah, selawat dan salam. Itu yang tertib kita. Dengan itu alhamdulillah habis kita baca kitab ni. Kita baca Fatihah sekali, hadiahkan istimewa untuk Nabi SAW, umumnya muslim muslimat, khas pada pengarang kita juga penterjemah kitab ni, kita pakai terjemah dia tu. Dan juga doakan juga semua pada guru-guru kita, Allahumma salli alaihi wasallam, orang yang kasih kat kita, orang yang banyak doa untuk kita. Dan harapan kita mudahan dengan apa kita dah selesai ni, macam mana doa kita juga dulu awal kitab, alhamdulillah dapat baca sampai akhir pada hari ni, diberikan kita kefahaman dengan apa maksud kita dan boleh capai maksud mata umum Ibrahim ni dengan akal Allah Ta'ala beri kat kita. Kita benar-benar dapat burhan, dapat dalil sungguh, boleh sedar hati sanubari kita, boleh hidup sampai jadi sedarah daging kita sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengagung membesarkan Muhammadun Rasulullah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li jamil muslimin wal muslimat, khususan li syekh musannif wa mutarjim wa ala syuyukhina wa ala ahibatina wa ala jamil muslimin wal muslimat syai'ulillah wa ala hadhihi niyati syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Waftah lana abwabal ma'rifati kama fatahta ala awliyaika wa asfiyaika wa azkiyaika wa ahibbaika wa akhillaika bifadlika wa judika wa karamika ya karamal akramin bijahi sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdal as-salati ala asli makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa bidika kullaha dzakaruka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal as-salati ala asli makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa bidika kalimatika kullaha dzakaruka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal as-salati ala asli makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa